Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Cikgu Syahrudin bin Saad, Pengetua SMK Padang Besar Utara. Yang dihormati Cikgu Muhammad Noor bin Mat Saad, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Cikgu Bibi Zainab binti Ali, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Cikgu Nur Haziani binti Mustafa, Penolong Kanan Co-Curriculum. Cikgu Khairul Nizam bin Osman, Penolong Kanan Pendidikan Khas. Barisan guru kanan, guru-guru dan anak-anak SMK Padang Besar Utara yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua anak-anak di rumah? Saya sentiasa mendoakan anda sentiasa positif, ceria dan bahagia di samping keluarga di rumah. Syukur kehadirat Ilahi kerana pada hari ini kita dapat bersama untuk sambutan Hari Anti Dadah peringkat sekolah SMK Padang Besar Utara bagi tahun 2021. Tema sambutan pada tahun ini ialah Cegah Lebih Baik. Okey, next slide. Mengapa cegah lebih baik? Tema ini dipilih sesuai dengan hasrat Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK yang menekankan konsep pencegahan. Okey, jadi apa itu cegah? Cegah adalah ikhtiar atau usaha supaya tak berlaku. Jadi cegah adalah menghalang sesuatu daripada berlaku. Okey, untuk makluman semua, sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun ini disambut pada 19 Februari di peringkat kebangsaan. Jadi di peringkat sekolah kita menyambutnya pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat sama-sama mengetahui serba sedikit berkenaan dengan dadah. Okey, next slide. Jom ambil tahu fakta tentang dadah. Okey, next. Tahukah anda dadah atau drugs adalah bahan kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah emosi, fizikal dan cara minda berfungsi. Okay. Next slide. Jenis dadah. Sebenarnya beribu-ribu jenis dadah digunakan di seluruh dunia untuk berbagai tujuan. Jenis-jenis dadah antaranya yang saya dapat kongsikan di sini yang terdapat di Malaysia adalah jenis opiat dan opiat sintetik, contohnya ekstasi, kokain, morfin, stimulan, contohnya amfetamin, ganja seperti kanabis, halusinogen, depression dan ubat-ubatan yang disalahguna antaranya seperti daun ketum dan steroid. Okey. Lagi satu, saya nak menjelaskan berkenaan dengan dadah. Sebenarnya menurut Kamus Dewan Melayu English, dadah sebenarnya bermaksud ubat-ubatan. Drug itu bermaksud ubat-ubatan. Tetapi untuk konteks penyalahgunaan, kita mesti masukkan perkataan abuse ataupun misuse. Maksudnya drug abuse, penyalahgunaan dadah ataupun kita kata misuse of drugs. Okey, jadi itu yang membawa maksud bahawa penyalahgunaan dadah. Okay. Next slide. Seterusnya, saya nak kongsikan dengan anak-anak punca penyalahgunaan dadah. Apa punca-punca yang menyebabkan ramai terjebak dengan najis dadah? Okey nah, yang pertama, faktor pertama adalah faktor tekanan, ingin melupakan masalah. Ada yang ambil jalan singkat sekiranya ada masalah keluarga, kawan-kawan ataupun lain-lain masalah yang sering mengganggu. Jadi apabila seseorang itu tidak ada kemahiran bertindak secara positif, sekiranya menghadapi masalah, seseorang itu akan cenderung untuk mengambil dadah sekiranya menghadapi walaupun sedikit tekanan. Okay. Punca kedua, mengapa selalu masyarakat terjebak dengan dadah adalah pengaruh rakan sebaya. Selalunya pengaruh rakan sebaya ini terjadi kepada remaja. Remaja di usia 13 hingga 17 tahun adalah di alam kehidupan yang sangat mencabar, penuh liku-liku pancaroba. Jadi sekiranya remaja di usia ini memilih kawan yang tidak baik,
kita akan lebih cepat terpengaruh dengan perkara yang tidak baik ataupun perkara yang negatif. Faktor ketiga, punca penyalahgunaan dadah adalah rasa ingin tahu. Kerana ia bermula dengan rokok dan sekarang kita ada vape, kan? Ramai yang menghisap rokok, menghisap vape. Jadi mengapa ini bermula? Sifat ingin tahu, kita kadang-kadang kita nak rasa bagaimana rasanya hisap rokok. Jadi dadah sebenarnya, kalau dalam konteks dadah sebenarnya tak ada perkataan nak cuba. Jangan ada perkataan nak try, nak rasa. Sebab ketagihan kepada dadah, kebergantungan kepada dadah tidak sama dengan rokok ataupun vape. Kebergantungan kepada dadah itu sangat tinggi. Dan sebagai seorang remaja yang anda berada di peringkat menengah sekarang ni, anda boleh alihkan perasaan ingin tahu itu kepada pembacaan atau perkongsian dari mereka yang telah insaf, yang pernah mencuba dadah. Anda akan tahu bagaimana rasanya keperitan apabila berada dalam kelompok penagihan dadah itu. Seterusnya, faktor keempat yang saya tekankan di sini ialah kurang didikan agama. Kurang didikan agama bermaksud mengabaikan didikan yang telah diterapkan semasa kecil. Bukan tidak pernah diterapkan, tetapi ibu bapa dah terapkan semasa anda kecil. Tetapi apabila semakin besar, kita rasa, semakin remaja, kita rasa hidup kita semakin dikongkong oleh ibu bapa. Sebenarnya anak-anak itu bukannya dikongkong. Itu adalah kerana sebagai ibu bapa, saya sendiri bersifat berjaga-jaga. Kerana macam yang saya kata tadi, dalam usia 13 ke 17 tahun adalah alam remaja yang sangat mencabar. Anda selalu perlu dipantau, dan selalunya selepas berumur 18 tahun anda telah matang dan boleh fikir baik buruk sendiri dan tidak perlu lagi pemantauan daripada ibu bapa. InsyaAllah semasa umur 18 tahun itu anda akan sedar bahawa anda lebih matang untuk membuat keputusan, dan kami sebagai guru dan ibu bapa juga akan lebih memberi kelonggaran dan kebebasan kepada anda untuk membuat keputusan untuk diri anda sendiri. Okay, next. Okey, seterusnya tanda dan gejala. Sebagai penagih dadah, dia ada tanda-tanda yang kita boleh dapat lihat dan kesan apabila seorang itu terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Okey, next. Yang pertama, dia akan rasa resah dan gelisah, menggeletar seperti cepat sejuk, tidak senang duduk. Kita nampak dia nak duduk tak kena, berdiri tak kena, tidur tak kena, bangun tak kena, berkawan tak kena. Okey, suka menjauhkan diri daripada orang ramai, dia suka duduk bersendirian dan tidak dapat kawal pertuturan. Apabila kita tak dapat kawal pertuturan, maksudnya percakapan kita itu sukar difahami. Jadi itu salah satu tanda seorang itu terlibat dengan dadah. Yang kedua ialah prestasi kerja dan akademik merosot. Dia tidak ada rasa tanggungjawab terhadap kerja ataupun akademik. Jadi dia akan meninggalkan tanggungjawab itu dan membiarkannya. Okay. Seterusnya, mengabaikan penampilan diri. Mengabaikan penampilan diri. Selalunya orang yang terlibat dengan dadah ni, mata dia akan merah kerana dia otak tidak dapat mengawal fungsi mata. Dia suka melakukan perbuatan yang ganjil, cakap sorang-sorang. Dia suka bergerak, pergerakan itu nampak ganjil daripada sifat normal manusia. Okay? Dan cara pemakaian dan kekemasan diri dia tu tidak terjaga dengan rapi. Okay. Yang keempat adalah perubahan emosi dan sikap secara tiba-tiba dan mendadak. Contohnya, dia mudah tersinggung dan cepat marah dengan perkara yang kecil. Tiba-tiba naik marah. Tanpa ada setengah orang, kita cepat rasa marah, tapi apabila orang yang mengambil dadah ni, dia punya reaction dia sangat jelas dan sangat tegas dengan apa yang dia rasa. Okay, yang kelima adalah kelihatan letih, penat dan ramai. Dia seperti lemah, tak bermaya kerana selalunya tak bermaya ni kerana dia kurang ataupun tidak ada langsung nafsu makan, jadi dia akan kekurangan zat makanan dan dia akan rasa sering mengantuk. Okey, itu adalah 5 tanda yang saya gariskan, tanda dan gejala kepada penglibatan kepada penyalahgunaan dadah. Seterusnya, next.
Okey, kesan negatif. Kesan negatif ni saya gariskan 4. 4 itu ialah yang pertama melemahkan tenaga, yang kedua dihina dan menyisihkan diri dari masyarakat, yang ketiga terdorong melakukan jenayah lain seperti mencuri dan merompak, dan yang kelima dijangkiti AIDS dan sakit jiwa serta membawa maut. Contohnya saya bagi dalam melemahkan tenaga ni. Sebenarnya orang yang mengambil dadah ni dia akan berkhayal, dia boleh pitam, dia cenderung untuk pitam, pengsan, ataupun sebaliknya dia bertindak ganas. Jadi hati-hati dengan orang yang mendekat, orang yang terlibat dengan dadah ni. Kita kena jarakkan diri sedikit kerana mereka tidak dapat berfikir dengan normal. Mereka juga perlukan duit untuk membeli dadah kerana ketagihan kepada dadah itu sangat kuat, dan dengan itu mereka mengambil jalan mudah dengan mencuri ataupun merompak untuk mendapatkan duit yang lebih cepat. Daripada segi kejiranan pula, jiran-jiran komuniti mesti akan rasa terancam, rasa tak selamat. Jadi jiran sendiri secara normalnya akan menjauhkan diri daripada orang yang dirasakan bahaya kerana terjebak dengan dadah. Dan sebenarnya daya tahan individu yang terlibat dengan dadah pun, daya tahan kepada sakitnya pun sangat rendah, dan dia akan lebih cepat mudah kena penyakit. Okey, next. Okey, anda dah tahu saya dah ceritakan tentang tanda dan gejala, tentang punca penyalahgunaan dadah. Jadi saya nak jelaskan kepada anda langkah-langkah untuk menjauhkan diri daripada dadah. Next. 5 langkah yang saya gariskan. Yang pertama, adalah tidak menghisap rokok. Cuba elak dari cuba. Ya, faham maksud saya? Saya nak tegaskan, tidak menghisap rokok. Cuba elak dari cuba, kerana menurut kajian perokok tidak semestinya penagih, tetapi penagih 100% adalah perokok. Ya. Sebenarnya menurut kajian juga, 1 daripada 4 penagih adalah penagih berulang. Maksudnya apabila anda penagih itu ditangkap dan dimasukkan ke pusat serenti, keberangkalian untuk dia menagih semula, ditangkap semula dan dimasukkan semula ke dalam pusat serenti sangat tinggi. Okey. Yang kedua adalah resilient. Resilient ini apa? Resilient ini ialah ketahanan diri. Okey, saya selalu ulang selalunya di sekolah sebagai komuniti yang berada di Padang Besar, bersekolah di Padang Besar, jiran di Padang Besar, remaja di Padang Besar ni kena ada resilient yang tinggi. Resilient ni ialah tegas diri untuk berani menyatakan tidak dan menolak ajakan rakan. Okey? Jangan jadi pak turut, jangan ikut apa saja kawan buat. Okey. Kena pandai kata tidak sekiranya kawan ajak melakukan perkara yang tidak baik. Kita boleh memilih sama ada kita nak melakukan yang baik atau yang buruk. Itu adalah hak kita, bukan hanya mengikut kawan. Okey. Yang ketiga, tidak bergaul dengan rakan yang negatif atau penagih dadah. Kita dah tahu kawan kita tu menagih dadah. Jangan pergi dekat. Jangan cuba nak berkawan dengan dia dengan ayat yang selalu saya dapat adalah, cikgu, saya nak cuba tolong dia. Saya nak cuba ajak dia tak ambil dadah. Okay. Sebenarnya peratusan anda nak terpengaruh dengan kawan yang menghisap dadah itu adalah lebih tinggi berbanding dengan anda nak mengajak dia menjadi lebih baik. Itu adalah faktor utama. Jangan cuba dekat kerana dadah ini memang sangat kuat ketagihannya kepada anda. Dia adalah satu, kita kata apa? Kita kata macam musuh yang kita kena jauh betul-betul. Jangan dekat, okey? Seterusnya, yang keempat adalah melakukan aktiviti sihat seperti
bersukan dan beriadah. Okey. Di Padang Besar juga saya tengok banyak gelanggang futsal. Kita ada di immigration pun kita ada di kuartus polis pun kita ada, taman singgahsana pun kita ada, feeder rimba emas, feeder mata air, semua disediakan padang-padang untuk kita bersukan. Jadi lakukanlah aktiviti yang sihat seperti bermain bola ataupun bermain petang ataupun beriadah bersama kawan-kawan. Yang kelima, mengamalkan ajaran agama dengan baik yang telah ibu bapa kita terapkan dari kecil lagi. Okay, next. Aktiviti yang akan dianjurkan oleh pihak sekolah. Okay, sebenarnya, next. Program 5 minit anti dadah adalah program yang akan dianjurkan oleh pihak sekolah. InsyaAllah kita akan adakan pada setiap minggu. Program ini akan dilaksanakan secara atas talian. Program ini bermula Februari hingga November 2021. GBK dan setiausaha guru setiausaha pendidikan dadah, pendidikan pencegahan dadah akan memilih murid yang berpotensi ataupun murid yang sukarela untuk terlibat dengan program ini, dan sijil akan disediakan kepada anda. Apa yang berlaku dalam program 5 minit anti dadah adalah murid perlu membaca dan menyampaikan satu tajuk sahaja berkenaan dengan penyalahgunaan dadah selama 5 minit secara atas talian. InsyaAllah kita akan adakan sepanjang tahun ini. Okay, anak-anak saya kasihi. Next. Jika anda atau orang yang anda kenali ingin yang terlibat, yang anda tahu terlibat dengan penyalahgunaan dadah, ingin menyertai program rawatan dan pemulihan yang disediakan oleh pihak AADK, sila hadir ke pejabat AADK yang berhampiran. Kalau di Perlis ini kita ada di Berseri dan di Kanga. Anda boleh menghubungi talian hotline AADK di 03 seperti yang tertera tu, 0389112233. Okey. Saya nak tegaskan sebelum saya berakhir, apa yang saya sampaikan ini adalah maklumat asas yang semua perlu tahu berkenaan dengan dadah. Masa yang saya ambil dari anak-anak ini adalah masa yang sangat bermakna. Kita kena tahu maklumat berkaitan dengan dadah. Kita kena kenal musuh kita untuk kita elakkan diri daripada musuh kita. Sebenarnya dadah adalah musuh nombor 1 negara. Sama-samalah kita menjaga diri kita, menjaga adik-beradik kita, menjaga kawan-kawan kita, komuniti kita, jiran-jiran kita daripada terlibat dengan dadah. Okey. Sebelum saya berakhir, sebenarnya saya akan sediakan kuis daripada apa yang saya bincangkan dan kongsikan hari ini. Saya akan sediakan link untuk menjawab kuis yang akan disediakan. Kuis ini siapa cepat dan betul akan dapat hadiah yang menarik. Okey. 5 pemenang akan dipilih berdasarkan siapa cepat dan siapa betul. Okey. Jadi untuk itu sekian dari saya, #cegah lebih baik. Salam sayang dari Unit Bimbingan dan Kaunseling. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.